perdagangan negara-negara lain dan menambahkan harta dalam negara. Dan apabila ideologi ini merepak kepada negara-negara lain, semua negara membawa polisi yang sama. Semuanya nak menaikkan import tarif dan merendahkan ekspor tarif. Menyebabkan perdagangan di antara negara-negara Eropah ni dah terbatas. UK nak ekspor kepada Perancis contohnya, ekspor tarif tinggi. France nak ekspor kepada UK pun tinggi. Jadi apa yang berlaku? Mereka keluar daripada Eropah dan mencari pasaran di luar. Jadilah berlakunya kolonialisme secara besar-besaran. So, dengan ideologi ekonomi yang begitu, dia mencorakkan polisi dan membawa kepada impak yang besar kepada dunia. So, worldview ni sangat penting. Jadi bila kita nak bicarakan sistem ekonomi Islam ini, kita perlu lihat kepada worldview daripada perspektif Islam. Kalau kita lihat sistem kapitalis, dia mempromosikan pasaran bebas. Okay. Dia mempromosikan efficiency in the use of resources, penggunaan sumber yang efisien. Dia mempromosikan individual, kebebasan individu, sama ada untuk melaksanakan aktiviti perniagaan, sama ada untuk menggunakan sebarang bentuk resources ke arah menjana kekayaan dan sebagainya. Dan dia punya philosophical foundation dia terletak kepada rationality of individual. Individu dikatakan sebagai rasional. Dan rasional di sini dimaksudkan sebagai orang yang boleh membuat keputusan yang baik. Okay. Dan di dalam sistem kapitalis ni ada diistilahkan sebagai the invisible hand, tangan gaib. Maksudnya setiap manusia akan cuba menghasilkan yang terbaik untuk diri dia. Dalam konteks ekonomi, dia akan cuba untuk, sebagai contoh, kalau dia consumer, kalau dia pengguna, dia akan membeli barangan yang dapat memaksimalkan utility-nya, memaksimalkan kepuasan dia. Kalau dia seorang producer, peniaga contohnya, dia akan cuba berniaga untuk memaksimalkan keuntungannya. Jadi sistem kapitalis ini berkisar kepada seorang individu yang mana apabila melaksanakan aktiviti ekonominya bersikap rasional. Dan rasionalnya ini menyebabkan dia akan menggunakan sumber secara efisien. Maksudnya, sekiranya dia ni pengguna, dia akan menggunakan wang yang ada untuk membeli barangan yang dapat memaksimalkan kepuasan penggunaannya. Jadi dia tak ada dia ada insentif di situ untuk menggunakan secara efisien. Sama juga sekiranya dia ini producer, pembuat barangan, dia akan menggunakan barangannya secara efisien, menggunakan sumbernya secara efisien supaya supaya boleh memaksimalkan keuntungan. Jadi dalam konteks ini, sistem kapitalis memberikan kebebasan yang sangat banyak kepada individu, kerana individu dianggap sebagai rasional. Okay? Dalam secara in contrary, susah saya nak, biasa saya dalam bahasa Inggeris saya nak translate kepada bahasa Malaysia ni amat masalah sikit. Kalau kita lihat daripada sistem sosialis pula, manusia ni ada dua elemen. Satu rasional, satu lagi what we call the evil desire. Jadi dalam sistem sosialis pula, dia melihat manusia ini berpotensi untuk melakukan eksploitasi. Dia melihat kalau manusia ini diberikan sumber, maka dia boleh menggunakan sumber ini untuk memaksimalkan kepentingan diri dia, dan daripada hasil itu membawa kepada
kesan negatif kepada orang lain. Jadi daripada aspek daripada aspek worldview yang berbeza ini, kita dapat lihat bahawa sistem kapitalis melihat bahawa manusia ni mempunyai niat yang baik, goodwill, rational, dan dia menggunakan rationality ini akan membawa kepada efficient use of resources, penggunaan sumber yang baik dalam ekonomi. Jadi dia memberikan kebebasan yang luas kepada individu. Tetapi sistem sosialis melihat bahawa individu ni mempunyai tendensi atau kecenderungan untuk menggunakan sumber-sumber ini untuk eksploitasi orang lain. Jadi daripada worldview yang begini berbeza, membawa kepada sistem ekonomi yang berbeza juga. Sebagai contoh, dalam sistem sosialis, dia melihat bahawa kalau manusia ni diberikan sumber secara bebas, maka dia akan manipulasi. Jadi untuk memastikan bahawa tidak ada manipulasi daripada individu-individu ini, daripada penggunaan sumbernya, maka sumber ini perlulah dimilik negarakan. Jadi berlakulah collective ownership of resources, ya. Pemilik negara oleh dimilik negarakan, sumber-sumber ni dimilik negarakan. Jadi apabila sumber-sumber ini dimilik negarakan, pengurusan sumber-sumber kekayaan ataupun sumber-sumber ekonomi akan diuruskan oleh kerajaan bagi pihak rakyat jelata. Dan di sistem kapitalis pula, kita melihat bahawa individu diberikan kebebasan yang luas. Jadi market mechanism tu mempunyai peranan yang besar dalam sistem kapitalis. Sistem ekonomi Islam pula bagaimana, ya? Kita melihat bahawa manusia ada dua elemen di dalamnya. Kita ada potensi untuk berbuat baik, dan kita juga ada potensi untuk berbuat jahat. Jadi kita perlu menjana potensi untuk berbuat baik ini dan mengawal potensi untuk berbuat jahat. Maksudnya sumber-sumber sistem ekonomi Islam mengiktiraf private property ownership. Kita tak ada masalah untuk memiliki harta, contohnya, kan. Tetapi sumber-sumber yang sensitif yang boleh digunakan untuk memanipulasi orang lain perlulah dimiliki oleh negara. Okay. Apa lagi sistem karakteristik? Kita melihat bahawa manusia perlu diberikan kebebasan, tetapi kebebasan ini perlulah ada hadnya, ya. Individu dalam sistem ekonomi Islam boleh melaksanakan aktiviti ekonomi, tetapi ada batasnya. Kita ada halal dan haram dalam sistem ekonomi Islam sebagainya. Amat banyak, ya, ciri-ciri ataupun faktor-faktor yang membawa kepada perbezaan di antara sistem ekonomi Islam dan juga sistem kapitalis maupun sistem sosialis. Tetapi kalau kita nak ambil dalam tempoh yang singkat ini, dua benda yang paling utama, kriteria ataupun ciri-ciri utama dalam sistem ekonomi Islam ini, dua benda yang paling utama yang selalu disebut-sebutkan, sama ada orang yang pakar dalam sistem ini ataupun orang daripada luar, ialah berkenaan dengan institusi zakat dan riba, ya. Kalau kata pasal ekonomi Islam ni, kita sering dengar bahawa dua benda yang diutarakan ialah zakat dan riba. Dulu masa saya belajar sistem ekonomi Islam ini, ada setengah pendapat yang mengatakan sistem ekonomi Islam ni, kalau nak simplifykan, nak ringkaskan dalam satu formula saja. Kapitalis tolak riba campur zakat, dapatlah ekonomi Islam. Tetapi formula ni taklah semudah itu. Tapi nak menunjukkan bahawa dua